Assalamualaikum semua. Okey, untuk kelas kali ini kita akan sambung untuk Fourier series section half range series. Okey, sebelum ni kita dah cover untuk basic properties of Fourier series. Okey, sekarang kita dah berjaya ke topik half range series. Dalam subtopik half range series ni, kita sebenarnya nak belajar cara kita nak half the effort untuk kita nak calculate coefficient dalam Fourier series. Kalau sebelum ni kita kira limit untuk Fourier series tu daripada minus L ke L. Sekarang namanya pun dah half range. So kita kira separuh daripada tu, daripada 0 hingga L. And then bila kita dapat kita dapat half the effort for the calculation. Okay, and then katakan soalan tu, question ni diberikan pula tu adalah question yang dia bagi half range sahaja dari 0 hingga L. Then sebenarnya kita boleh extend that functions appropriately so that result yang kita dapat tu akan dapat ikut kepada desired type of Fourier series. Contoh, kalau function yang diberikan adalah pada interval 0 hingga L ataupun minus L hingga 0. So, katakan kita nak represent dengan the fx by a Fourier series, kita ada dua pilihan. Okay, kita ada dua pilihan, sama ada menggunakan half range cosine series, menggunakan even expansion, ataupun lagi satu half range sine series, menggunakan odd expansion yang kita dah tengok dalam basic properties dalam kelas sebelum ni. Okey, sekarang kita tengok untuk half range cosine series dulu. Okey, katakan kalau kita ada dapat soalan yang dia bagi function half range series and then dia minta kita cari sama ada cosine Fourier series coefficient ataupun sine Fourier series coefficient. So kena baca elok-elok lah soalan tu. Nak bila dapat soalan half range series, make sure diperlukan adalah sine Fourier series ataupun cosine Fourier series. Okey. So sekarang kita tengok untuk half range cosine series dulu. Okey, katakan sekarang ni function yang diberikan fx adalah didefine pada interval 0 hingga L. Okey, so 0 hingga L maknanya ini adalah half range series lah. Sebab kalau yang full range ada pada minus L hingga L. Okey, sekarang ni kalau kita nak selesaikan soalan menggunakan terms Fourier series, kita kena extend dulu the range daripada 0 hingga L tu kepada minus L hingga L. So untuk cosine series kita perlu extend sebab dia adalah even function. So dalam even function kita dah tengok sebelum ni dalam kelas sebelum ni. Okey, untuk cosine function iaitu function yang even pada interval minus L hingga L, dia punya Fourier series diberikan oleh yang ini, fx sama dengan a0/2 tambah sigma n sama 1 hingga infinity an cosine n pi x per L. So tak ada bn sebab untuk even function bn sama dengan 0. Okay, and then a0 pula boleh diperoleh daripada a0 daripada 2 per L integration of 0 hingga L fx dx dan an yang kat bawah ni lah 2 per L integration fx cosine pi x per L dx. Okay. Sekarang kita tengok pula pada keadaan half range yang dikembangkan jadi sine series pula. Okay. Okay, sama juga dengan definisi untuk cosine series tadi. Okay, first kita ada function fx. Okay, pada interval 0 hingga L. Okay, 0 hingga L. Then kita nak extend the interval kepada minus L hingga L. Okay, minus L hingga L sebagai odd function. Sebab untuk sine series dia adalah odd function. Okay, so untuk odd function diberikan fx series terdiri Fourier series terdiri daripada dia punya equation adalah simple je yang ada bn je. Fx sama dengan sigma n sama 1 infinity bn sin n pi x per L. Kenapa? Sebab untuk odd function hanya a0
A0 adalah kosong, AN pun kosong. So, kita perlu cari BN je. Okay. And then, so untuk odd function, BN, okay, kalau dah lupa, BN diberikan oleh 2 per L integration of 0 to L fx sin and pi x dx. Okay, sekarang kita tengok balik soalan ni sebenarnya dah cover dalam kelas sebelum ni. Okay, kita tengok balik sebagai revision. Okay, kita nak cari half range Fourier series of fx fx pi tolak x. Okay, pi tolak x, range yang diberikan adalah 0 hingga pi. Okay, half range lah. Okay, dalam soalan ni tak diberikan sama ada dia tak bagi tahu siap-siap lah nak minta you guna cosine series ke nak extend kepada sine. So kat sini saya akan tunjuk untuk both lah. Okay. Okay, soalan tadi dia minta cari half range Fourier series untuk fx sama dengan pi tolak x, range 0 hingga pi. Okay. Sekarang kita tengok untuk kalau kita kembangkan, kita extend kepada cosine Fourier series ataupun even function. Okay, so daripada range yang diberikan tadi ni, fx sama dengan pi tolak x 0 hingga pi ni. So, graf yang diberikan hanyalah, kalau kita tengok graf ni. Okay, 0 hingga pi diberikan, okay, pi tolak x. Okay, pi tolak x. And then, tu adalah original graph. Okay, itu and then dilukis menggunakan half range lah. Okay, kalau kita nak expand kepada full range untuk even function. So, sekarang ni bahagian kanan graf tu dah 0 hingga pi kan, pi. So, mana kita nak extend, ke sebelah kiri tu pun kita buat minus pi. So, that akan jadi satu period lah, okay. Okay, so and then kalau untuk even function, kena ingat dia adalah simetri pada paksi y. Okay, simetri pada paksi y. So, bila kita expand, so tadi sebelah kanan tu pi, sebelah kiri akan jadi minus pi lah pada paksi y. So, akan jadilah seperti graf yang kat bawah ni. Okay, so dah jadi full range dah. And then sekarang, so t ataupun period dia punya periodic dia adalah 2 pi lah sebab daripada minus pi hingga pi. So, 2 pi. So, disebabkan period dia adalah 2 pi, maknanya L T per 2 kan. So, dapatlah pi. Okay, so L adalah pi. And then, untuk even function ataupun Fourier series ni, cosine series ni, kita perlu cari A0 dan AN. BN tak payah sebab BN memang kosong lah. Kalau you cari pun macam buang masa you je lah sebab nanti akan dapat juga kosong lah. Okay. So, kira A0. Okay, A0 kita kira. Kena ingat lah formula ni. Okay. A0 sama 2 per L integration of 0 hingga L fx dx. Okay. Masukkan ke dalam masukkan value yang ada ke dalam equation ni. So, fx kita adalah pi tolak x. Okay, pi tolak x. And then kita buat integration semua tu. Dah selesai, kita akan dapat pi untuk A0. Okay, untuk next untuk AN. Untuk AN. And then next kita cari AN. Okay, AN. Daripada kita tengok formula memang kena ingat lah sebenarnya. Tapi insyaAllah diberikanlah dalam exam. Okay, AN sama dengan 2 per L integration of 0 hingga L fx cosine and pi x per L dx. And then kita masukkan value ke dalam equation ni. Okay, so fx kita tadi adalah pi tolak x. And then cosine and pi x per L. L kita tadi adalah pi. So, n pi x bahagi pi, kita akan dapat nx lah. So, that's why kat sini cosine nx. Okay, cosine nx dx. And then, buat integration semua. So, last kali akan dapat yang saya dah highlight warna pink tadi ni lah. Okay. Sebenarnya nak dapatkan yang jawapan akhir untuk AN ni agak panjang.
agak panjang, tapi you cuba buat integration semua tu, pastikan buat pelan-pelan supaya tak ada silap kan, sebab integration one silap habislah kat bawah. And then kena ingatlah kenapa dapat minus 1 cosine n semua tu, sebab untuk cosine and pi tu dia, value dia akan jadi minus 1. Okay, sorry. Cosine and pi bukan, value dia bukan minus 1, tapi cosine and pi value dia adalah minus 1 cosine n. Cosine kosong, value dia adalah 1. Value untuk sin and pi pula adalah kosong. So, kena hati-hati waktu tulis tu supaya tak tersilap. Okay. Untuk sin and pi, value dia kosong. So, bila you substitute semua benda tu, you akan dapat jawapan akhir ni lah. Okay. So, you boleh refer balik kepada kelas sebelum ni untuk basic properties untuk Fourier series ya. Okay, once you dah dapat A0 dan AN, okay, BN memang tak payah kira sebab BN sama dengan kosong. So, you gantikan value ke dalam, semua value ni ke dalam fx, dalam equation to fx. So, you akan dapatlah jawapan yang kat sini. Okay, akan dapat jawapan kat sini. Tu adalah case kalau kita extend half range series tu kepada even function. Okay. Okay, next, katakan sekarang kita nak selesaikan soalan, kita nak extend the half range tu kepada sine Fourier series ataupun odd function. Okay, soalan yang sama tapi cara kita kembangkan tu lain lah. Tadi kita kembang sebagai even function, sekarang kita tengok pula sebagai odd function. Okay, so untuk kita dapatkan sine Fourier series, kita kena expand the function ni dalam soalan ni kepada odd function. Okay, untuk odd function, okay, kalau untuk original range, untuk fx sama dengan pi tolak x, untuk range kosong hingga pi ni kita hanya dapat yang inilah. Okay, sebelah atas ni, sebelah kanan. Okay, kalau kita nak expand kepada odd function, kita perlu ingat yang kita kena buat graph tu symmetry about the origin. Okay, symmetry about the origin. Okay. So that's why kalau kita sketch graph, you tengok untuk bahagian the other half range tu ada kat sini lah. Sebab kita symmetry dekat origin. Okay. And then sekarang kena ingat, okay, nak memudahkan calculation kita. Okay, kalau kita dah kembangkan kepada odd function, kita perlu ingat apa yang tak perlu kita kira. Okay, untuk odd function, A0 kita tak payah kira sebab kosong. AN pun tak payah kira sebab kosong. So, yang perlu kita kira adalah BN semata-mata. Okay? BN semata-mata. Okay? So, kita boleh terus kira BN lah. Okay, BN sebelum ni saya dah tunjukkan. Ni formula ni. Senang je, boleh ingat lah. Okay, senang diingat. Okay, yang ni Bn sama 2 per L integration of kosong hingga L fx sin and pi x per L dx. So, kalau you banyak buat exercise semua tu, lama-lama you akan ingat dengan sendirinya. Ingat lah sebenarnya. Okay. So, daripada equation ni, you masukkan value fx. Okay, value fx kita tadi adalah pi tolak x. Masukkan dalam equation. Okay, and then kita punya pi adalah, kita punya L adalah pi. Okay, L adalah pi, kita ganti. And then kita buat integration. Buat integration last kali kita akan dapatlah 2 per n. Okay, hati-hati buat integration kat sini ya. And then jangan lupa untuk cosine nx. Kalau kita dah ganti value cosine jadi nx jadi cosine n pi, kita akan dapat value dia minus 1 cosine n. Kalau cosine kosong tu adalah 1. Kalau sin n pi, nilai dia kosong. So, that's why last kali you akan dapat value Bn tu adalah 2 per n. Okay, dah dapat Bn tu, just gantikanlah ke dalam equation untuk fx. Okay, equation untuk fx, bagi odd function, dia simple jadi just ada Bn. Okay, Bn dengan fx. So, A0, An tak ada. So, yang tinggal adalah sigma n sama 1 infinity Bn. Bn kita 2 per n. Bn kita 2 per n. Okay, Bn kita 2 per n. And then ganti sin n pi x per L. L kita pi, so akan jadi sin n x. Okay, complete.
Okay, sekarang kita tengok soalan lain pula. Kita tengok untuk function fx sama dengan x pula. And then range dia berikan adalah 0 hingga 2 in a half range. And then soalan ni dia bagi tahu siap-siap nak kedua-dua. Okay, nak solution dalam bentuk sine series dan juga dalam bentuk cosine series. Okay. Jadi nak selesaikan soalan ni, okay, perlu ingat untuk nak expand half range series. Sekarang range dia berikan dalam soalan 0 hingga 2. 0 hingga 2. So nak expand, kita kena tengok full range adalah daripada minus 2 hingga 2. Bermakna T sekarang adalah 4. So bila T adalah 4, bermakna L adalah T bahagi 2. So L adalah 2. Okay, itu first part lah. Okay, and then kalau kita sketch graph untuk menggunakan info yang ada dalam soalan sahaja, kita akan dapat yang dari range daripada 0 hingga 2 sahajalah. Okay, separuh je dapat sebab half range. Okay, and then kalau untuk even function, kita perlu ingat even function Bn adalah 0, and then ini semua adalah formula yang boleh digunakan. Bila Bn sama 0, maknanya kita perlu cari A0 dan An sahaja. Okay, kalau untuk odd function pula, A0 adalah 0, begitu juga dengan An, 0 juga. So, yang perlu cari adalah Bn dulu. Lepas tu, ganti value Bn tu ke dalam simplified Fourier series untuk odd function. Okay, sekarang kita cuba selesaikan untuk sine series dululah. Okay, sine series tadi kita dah kira, kita punya L adalah 2 value dia. Okay. So sekarang untuk sine series yang perlu kita kira hanyalah Bn sebab A0 dan An-nya 0. So terus kita gunakan formula untuk Bn. Kita kira Bn dulu. Okay, so soalan jawapan ni guna T. Saya tukar semua jadi T dulu lah. Sorry. FT. Yang ni pun T. Ini pun T. Okay, supaya nampak sesuai dengan jawapan kat bawah ni. Okay, gantikan. Okay, so equation untuk Bn yang ini. Equation asal. Tadi kita biasa pakai X, sekarang pakai T je beza dia. And then tadi kita dah dapat kita punya L adalah 2. So gantikan value tu, value 2 per 2. So 2 per 2 jadi 1. 2 per 2 jadi 1. That's why tak ada tulis apa-apa kat sini lah. Okay, dah cancel out. 2 per 2, 1. And then kat dalam bahagian integration adalah 0 hingga 2. Sebab 0 hingga L kan. And then FT kita adalah T, so tulis T, and then sin and pi T bahagi dengan L. L kita 2 dt. Okay. And then kita buatlah integration. Seperti biasa, buat integration kena ingat kalau integrate sin jadi apa, integrate cosine jadi apa. So akan panjang lah sebenarnya pengiraan tu. Okay, kalau you berjaya buat, okay. Buat pelan-pelan akan, insyaAllah akan settle dengan jayanya, tak ada kesilapan. Okey, yang pasti you perlu ingat, okey, kalau masa you nak masukkan value untuk dapat jawapan akhir minus 4 per n pi darab minus 1 cosec n ni sebenarnya menggunakan yang identity yang kalau untuk cosine n pi kita dapat value dia adalah minus 1 cosec n. Kalau cosine kosong value dia adalah 1. Untuk sin n pi value dia kosong. So, gantikan value tersebut, barulah dapat jawapan akhir ni untuk Bn. Okay, untuk Bn. Dan bila dah dapat value Bn ni, kita masukkan value Bn ni ke dalam equation untuk Fourier series Ft. Sebelum ni kita pakai Fx kan. So, dalam soalan ni pakai T. So, kita jawapan pun dalam T jugalah. Ft. So, masukkan value tadi, value Bn ke dalam equation. Okay, ke dalam equation kita akan dapatlah jawapan akhir ni. Okay. Next kita nak tengok pula kalau
solution menggunakan untuk cosine series. Okey, L kita dah tahu value dia 2. Okey. So, untuk cosine series, okey, dia adalah even function. So, perlu ingat bila kita expand the function, kalau diminta lukis graph, sketch the graph, perlu ingat dia adalah symmetry dekat paksi Y. So, yang asal yang tadi untuk half range tu, lukisan dia daripada 0 hingga 2 ni. Okey, ni bahagian ni lah. Okey. And then kita expand kepada even function untuk cosine. So, akan dapat yang sebelah kiri ni. Okey, untuk dapatkan satu period. Okey, kalau tengok kat sini pun period yang lengkap adalah -2 hingga 2 untuk dapatkan full range. Okey, so that's why kita dapat T sama dengan 4 dan L sama dengan 2. And then untuk cosine series, iaitu even function, kita tak perlu kira Bn sebab Bn adalah kosong. So, yang kita kena cari adalah A0 dan An. Okey, A0 dan An. And then, formula untuk A0. Untuk A0, formula dia macam mana? Formula untuk A0, untuk even function, formula dia adalah, dekat mana Okey, dekat sini lah. A0, formulanya 2 per L, integration of 0 to L, Fx dx. Okay. And then untuk An pula, mana saya nak tulis ni? Kalau untuk An, formulanya adalah 2 per L, integration of 0 to L, Fx cosine n pi x per L. Tapi kita kena sesuaikan ikut kehendak soalan lah. Kalau dalam soalan tu gunakan ft, so kita kena gantikan x ni dengan t lah. Okay, basic lah, basic know how. Okay, so kita balik kepada cara nak selesaikan untuk A0 tadi. A0, so L kita 2 per L. L kita 2. 2 per 2. Okay. And then limit dia 0 hingga L. Jadi 0 hingga 2. And then function kita adalah T. So, that's why kita letak kat sini T. T dt. And then kita buat integration. Dah integrate, kita akan dapat value A0 adalah 2. Okay. Next, untuk An. An, tadi saya dah tulis formula. Kita tulis formula. An. Okay, 2 per L, 2 per 2. So, tak payah tulis pun tak apalah sebab value dia adalah 1. Kat depan ni 1. And then, integration of 0 hingga L. 0 hingga 2. And then, function Fx. Sekarang Ft lah. So, dia Ft adalah T. Ft adalah T. So, T. And then cosine n pi. Okay, x tu kita gantikan dengan t lah sebab dalam soalan ni pakai t. Okay, gantikan t n pi t per 2 dt. So, dah ganti tu kita kena buat integration semua. Kita integrate. Dah integrate semua. Buat hati-hati. Last kali kita akan dapatlah jawapan untuk An ni. Okay, akan dapat untuk An. Dah dapat tu. Gantikanlah ke dalam formula ft untuk Fourier series. So, dapatlah jawapan akhirnya. Nampak macam simple sebab saya tak tulis detail. You boleh cuba tulis satu persatu. So, you nampak lah kat mana yang menyebabkan dapat jawapan akhir ni. Kalau yang mana satu cosine n ni sebenarnya daripada cosine lah. Cosine n pi boleh gantikan dengan value -1 cosine n. Okay. So, you cuba buat. Okay, insyaAllah. Saya doakan yang terbaik untuk you all. Semoga cemerlang. Okay, Assalamualaikum.